Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini daripada malaysiakini.com bertajuk DPP, transaksi bank keluarga Zeti tak relevan kerana ada sebelum SRC wujud. Berita penuh. Maklumat perbankan keluarga bekas Gubernur Bank Negara Malaysia BNM Zeti Akhtar Aziz tidak relevan dalam kes rasuah 42 juta dana SRC International Najib Razak, menurut pihak pendakwaan. Ketika prosiding di Mahkamah Persekutuan hari ini, Timbalan Pendakwa Raya V. Sitambaram berkata ini kerana transaksi keluarga Zeti telah berlaku pada 2008. Sitambaram berturut berkata ia bertentangan dengan hujah pendakwaan yang bekas Perdana Menteri itu telah menerima ringgit Malaysia 42 juta ringgit Malaysia dana SRC yang dimasukkan ke dalam akaun banknya antara 2014 dan awal 2015. Perbicaraan hari ini di hadapan sidang 5 hakim yang telah dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat mengenai rayuan Najib untuk mengemukakan bukti baru bagi mengenepikan sabitan dan hukuman terhadapnya. Antara bukti baru yang dibangkitkan pihak pembelaan adalah maklumat perbankan suami Zeti pada 2008. Sitambaram juga turut berkata yang kes pendakwaan tiada bergantung kepada maklumat perbankan sebelum SRC ditubuhkan. 1MDB menubuhkan SRC sebagai subsidiarinya pada 2011. Setahun kemudian SRC menjadi milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan MKD. Wang berhubung maklumat perbankan dalam permohonan Najib masuk ke akaun Taufik antara 2008 dan 2019. Namun wang SRC masuk ke akaun Najib pada 2014. SRC belum pun wujud ketika wang masuk ke akaun Taufik dan mereka, peguam Najib, mahu bergantung kepada perkara ini, katanya. Mahkamah Rayuan pada 7 Disember tahun lepas menolak cubaan Najib untuk mengemukakan bukti baru dalam kes rayuan SRC International. Mahkamah yang sama pada hari berikutnya juga menolak rayuan utama bekas Perdana Menteri untuk membatalkan keputusan bersalahnya hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit Malaysia bagi kes rasuah itu. Berhubung hujah pembelaan yang Mahkamah Rayuan tidak memberikan pendengaran yang saksama dalam permohonan untuk mengemukakan bukti baru, Sitambaram berkata Mahkamah Rayuan tidak mengamalkan sebarang dui standard. Dia juga membangkitkan tindakan peguam Najib untuk membuat permohonan pada 1 Disember tahun lalu dan mereka memfailkan balasan kepada hujah bertulis pendakwaan selewat 6 Disember dan Mahkamah Rayuan mendengar rayuan Najib pula pada 7 Disember. Pada 7 Disember yang lalu, Mahkamah Rayuan telah menolak permohonan pasukan pembelaan Najib untuk menangguhkan pendengaran permohonan berkenaan bukti baru atas sebab berkaitan COVID-19. Ketika itu pendengaran dibuat secara hybrid, di mana hakim dan DPP di Istana Kehakiman, manakala Najib dan peguamnya menerusi aplikasi Zoom di lokasi berbeza. Dengan pemfailan saat akhir, apa yang mereka, peguam Najib, harapkan? Tak boleh harap penangguhan. Jika pendengaran diteruskan, mereka mesti bersedia, katanya lagi. Prosiding di Mahkamah Persekutuan bersambung esok. Selain Maimun, ahli panel Mahkamah Persekutuan yang lain hari ini adalah Presiden Mahkamah Rayuan Rohana Yusof, Hakim Besar Malaya Azhar Mohamed, Hakim Besar Sabah dan Sarawak Abang Iskandar Abang Hashim dan Hakim Mahkamah Persekutuan Muhammad Zawawi Saleh. Pada 28 Julai 2020, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah memutuskan Najib bersalah atas 1 pertuduhan salah guna kuasa sebagai Perdana Menteri, 3 pertuduhan pecah amanah jenayah dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan 42 juta ringgit Malaysia dana SRC International. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun penjara dan denda 210 juta ringgit Malaysia. Namun dia membenarkan permohonan agar hukuman ditangguhkan sementara proses rayuan berjalan. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Komen juga untuk mendapatkan berita terkini, tekan butang notifikasi. Malaysia kita punya, cintai Malaysia kita, jaga kita.
Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi pada berita akan datang. Bye-bye.